berkenaan dengan tajuk yang timbul ni. Ya kita payah juga nak cakap tapi keluar daripada mufti kan. Betul. Tapi sebenarnya bukan mufti, kadang buat ni, kadang pembantu dia lah, pegawai-pegawai bawahan dia yang buat kerja ni. Kadang ni masalah. Okay. Oh sorry Ustaz. Dia benda-benda macam ni dia bukan officially daripada tak di pegawai sini yang pegawai tapi masalah pegawai bukan semua bijak, minta maaf cakap lah. Sebab balik pada asal kadang-kadang pegawai yang tadi yang bila dia timbulkan kekeliruan macam ni, mustahil mufti yang dilantik tu yang buat benda ni. Oh, so maksudnya tak semestinya mufti banyak kadang-kadang macam kita kena tahu di Malaysia ni mufti-mufti yang kita ada ni kadang pembantu dia kadang yang buat kerja ni. I see. So maksudnya ni bukan keluarkan infografik lah, keluarkan sekian lah. Kadang-kadang benda macam ni berlaku. Okay. Tapi balik pada tajuk yang berkenaan dengan apa perbahasan tentang aurat di bawah telekung. Okay, masalah adalah adakah seorang wanita kena memakai pakaian sempurna di bawah telekung. Dia macam relate balik pada yang Kiki sebutkan berkenaan dengan tajuk apa seluar dalam untuk lelaki. Kena pakai. Walaupun sebenarnya kalau logik akal dia, kalau kita letak daripada arah bawah kan, peha nampak, peha tu aurat. Kalau pakai seluar dalam pun tak guna juga. Nak pakai seluar juga. Seluar sampai tutup aurat baru pakai kain pelikat. Ini semua ni sebenarnya adalah dibagi takalluf. Saya ada orang kata, dia kata ustaz nak bincang ni buat apa? Semua orang tahulah. Dia kata tak, realiti dia kita kena tahu punca. Kenapa timbul tajuk ni? Tajuk ni sebenarnya muncul bila mana dalam kitab-kitab. Ni yang kita kata penyakit AADK. Asal ada dalam kitab. Jadi orang akan nukilkan apa kata-kata para ulama dalam kitab tadi, yang kadang-kadang benda tersebut tak jadi pun atau bukan pun hukum. Dia lebih pada assumption yang dikeluarkan oleh mereka tentang perkara tadi. Jadi bila mana seorang tu kata macam masalah aurat. Aurat ni adalah apa yang berdepan. Bukan kena tengok daripada arah kiri, ada bawah, arah yang mengarut daripada atas dan sebagainya kan, untuk dilihat menjadi aurat. Jadi apa yang depan-depan hati kita itulah aurat. Macam menutup. Kita faham sini sebab apa? Sebab Nabi kata kepada sahabat baginda itu Jabir radhiyallahu anhu, dia kata, ya Rasulullah, kan aku ada satu helai kain saja. Kan macam mana aku nak solat dalam kain tersebut? Nabi kata, in kana dayiqan, in kana wasi'an faltahif bih. Kalau kain tu lebar, berselimutlah engkau dengannya. Tutup daripada bahu, tutup satu badan. Kalau kain tu lebar. Wa in kana dayiqan, kalau sekiranya kain itu sempit, pakai izar dengannya. Izar tu tutup pusat ke lutut je tau. So jadi tajuk bila sahabat tu kata macam tu, awak yang bayang agak-agak daripada tengok bawah, ketika berkelubung bawah, nampak tak? Nampak lah. Kalau pakai tutup pusat ke lutut, di bawah nampak tak? Nampak jugalah. So sebab tu kita kat sini berdasar pada nas, tak ada sebarang persoalan untuk perkara tadi. Sebab balik pada asal bukan, kalau ikutkan logik tu memang dah sah adalah pakai tutup pusat ke lutut. Nabi kata kalau kain tu sempit, tutup pusat ke lutut. Itu disebutkan aurat dalam solat untuk lelaki tu. Pusat ke lutut itu paling minimum. Untuk wanita, aurat solat dia adalah seluruh badan dia, kecuali muka dan tangan. Itu je yang boleh terdedah. Sebab balik pada asal bila Nabi sebutkan, Nabi kata bila seorang wanita datang haid, maka tak diterima solat kecuali dengan tudung kepala. Kalau kepala kena tudung tak ketiak nampak. Itu maksud dia. So basically apa yang zahir sajalah. Kau kata nak kena tengok dari bawah dan semua orang akan jadi tak sah solat. Okay, tapi benda ni assumption ni yang kita bimbang dalam masyarakat. Bila ada kitab kata, ada kitab ni kata, ada ustaz ni kata, ada ulama ni kata, kita tak boleh takdiskan. Ni balik pada persoalan pertama tadi. Bila kita takdiskan manusia tadi setaraf dengan Nabi SAW. Nabi sabda ini hukum. Assumption orang ni kata dia bukan Nabi. Dia takkan boleh sampai kepada tajuk membatalkan solat orang. Bila kita kata batallah solat, tak sah solat, dengan dalil yang tak pasti, yang tak jelas, dengan assumption yang kita letak, ini adalah salah. Mana boleh kita batalkan solat orang dengan hanya kerana assumption ataupun andaian yang kita buat. Saya faham dalam kitab-kitab terdahulu, kitab para ulama dahulu, banyak kadang-kadang bila ni salah ilmu kalam jugalah. Bila ilmu kalam masuk dalam akidah je jahanam, masuk dalam fiqah jahanam sekali lagi, kali kedua. Jadi benda was-was. Macam kita dengar orang nak takbir Allah samalah. Ibadat yang mudah menjadi susah.
Mana ibadat wuduk nak elok jadi rumit. Semua orang merasakan ibadat dia tak sah. Semua orang merasakan ibadat dia tak betul. Sampai last sekali dia tak boleh nak ibadat. Kita datang, agama ni datang untuk memudahkan. Bahkan apa Allah kata ma ja'allah hu alaikum fid din min haraj. Allah tak jadikan untuk kamu pada agama sebarang kesempitan. Yuridukumullahu yusra. Allah tak nakkan untuk kamu kemudahan. Wa ma yuridukumul us, Allah tak nak untuk kamu kesusahan. So memang agama ni macam Nabi kata inna dina yusrun. Agama ini adalah mudah. Walau syadadin ahadun illa ghalabah. Tak ada siapa mengetatkan agama kecuali dia akhirnya akan tertewas untuk melaksanakan agama. Sebenarnya tersebut kita faham benda-benda ni ikutkan pada sudut agama sebenarnya masalah. Kita faham juga bahawa sebenarnya para ulama zaman dahulu kadang-kadang dia buat assumption, dia assume kalau macam ni apa benda jadi. Kadang-kadang ada benda yang tak pernah ada hukum, mereka akan bincangkan juga. Kadang-kadang macam ada kita pondok bincangkan apa. Kalau orang tu solat, dia pakai serban. Serban itu ada benang. Benang ujung serban itu, ujung masuk dalam jamban. Sah tak solat? Sampai segitu dia cerita. Ya. Lepas tu diorang kata, okay, bila aplikasi benda ni kat sini, saya faham bila kita bincang macam ni, kita tengok Nabi sendiri SAW. Nabi pernah ditanya mengenai air laut. Boleh tak wuduk dengannya? Sebab sahabat ni kata, kami bawa air sedikit, kami berlari di lautan. Kalau kami wuduk dengan air yang kami bawa ni, air tawar ni, kami akan dahaga. Boleh tak kami wuduk dengan air laut? Nabi kata laut. Jawapan Nabi, huwa, laut tu, at-tahuru ma'uhu, bersifat menyucikan airnya. Al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya. Mana air dia menyucikan, bangkai dia halal. So Nabi tambah jawapan. Kenapa? Orang tu tanya soalan, boleh wuduk air laut ke tidak? Itu je soalan dia. Kalau jawab na'am, ya na'am atau la kan mudah. Tapi Nabi bagi info tambahan. Sebab Nabi bimbang nanti orang ni akan jadi confused pula tentang makan laut pula lepas tu. Ikan kena sembelih pula. Okay. Jadi biasanya Nabi ajar pada dia 2 kali. So memang kadang-kadang para ulama mengambil iktibar daripada hadis Nabi tadi. Ada kalanya memberikan jawapan lebih daripada apa yang ditanya, memberikan kebaikan. Tapi dalam masa yang sama perbezaan dia adalah yang Nabi sebut itu wahyu. Yang guru kita sebut tadi, ustaz kita sebut tadi, syekh kita sebut tadi bukan wahyu. So yang wahyu tadi akan mempengaruhi kesahihan dan juga kebatalan amal tadi. Yang ini tak boleh. Assumption tadi tak boleh jadi untuk membatalkan solat. Tak boleh kita batalkan solat orang. Dan hanya kerana dengan assumption yang kalau tengok dari bawah. Itu masalah juga. Awak kena datang dalil hadis bahawa kena dari bawah pun tutup juga. Sedangkan hadis Jabir tadi, berkelubunglah dengannya, pakai kain dengannya. Awak nak bincang bawah atau tak bincang bawah? Ada Nabi kata buat cawat? Tak ada. Dan para sahabat macam tu, awak rasa ada surah dalam tak? Tak ada, duit pun tak. Duit pun tak cukup. Kain, Okay, jadi realiti dia kita tak boleh. Jadi sebab kata dalil tak bawa ke situ. So diorang kadang-kadang benda ni yang timbul ni bila disebarkan maklumat macam ni atas dasar kerana ada dalam kitab. Kalau tak saya dan kitab Bukhari tu Mustarsyidin, kitab tu. Bukhari tu Mustarsyidin, kitab fiqh daripada Hadramaut punya ulama. Jadi benda ni yang timbul tajuk. Jadi diorang ambil cerita tadi dan disebarkan. Sedangkan ulang balik. Tiap kali kalau kita ada disiplin kita adalah apa dalil dia mengatakan perkara tadi. Apa dalil dia kata? Kalau dia kata cakap sini, sah, batal. Apa dalil dia? Kalau dia bagi dalil, dia selesai masalah. Tapi kalau tak bagi dalil, kata-kata dia hanya kata-kata dia, tak boleh menjadi setara atau setara dengan kata-kata Nabi SAW. Ataupun amalan para sahabat. Itu yang realiti yang kita kata yang dalam masyarakat kita ni jadi susah hidup ni sebab ni. Saya pernah ada orang tanya soalan kat saya. Dia kata, dia tanya di mesej, dia kata, Ustaz, saya balik tadi, hujan. Saya sampai rumah. Saya nak solat. Kena mandi dulu ke? Saya kata, kenapa? Dia lah, tadi waktu lintas saya kena air hujan. Saya kata, kenapa nak mandi? Dia kata, yelah, atas pokok tu entah-entah ada tai burung. Lepas tu kemudian air hujan tu jatuh. Lepas tu jatuh kena kepala saya. Jadi, tak salah. Saya tekak, air pipe akak ambil tu entah-entah ujung sana ada tikus mati. Macam mana? Dia diam. Saya kata tak nampak tu, salah bincangkan.
Benda tak ada, jangan dicari. Dan timbulkan persoalan. Tapi persoalan tu kadang-kadang benda ni memang ada penyakit lah. Kerana tu saya kata, bila orang cakap, kadang-kadang ada orang marah. Dia kata kenapa ustaz macam anti ilmu kalam? Pasal benda ni merosakkan agama. Dalam akidah dia menjadikan orang tu jadi macam tu. Dalam masalah fiqah jadi macam ni. Jadikan sampai dia jadi benda yang mudah agama ni menjadi sukar. Menjadi sukar. Benda patut faham dengan mudah, amal dengan mudah, jadi pening kepala. Tapi mungkin macam Kiki sebut tadi kan masalah jarang ataupun menampakkan warna kulit ataupun ketat kan. Itu contoh ketat, menampakkan warna kulit. So benda-benda tersebut itu juga dikira sebagai tak boleh. Kalau dia perempuan tu katalah dia pakai telekung saja, tak pakai baju. Tapi kalau dia kata bentuk badan dia kelihatan dengan pakaian dia, tak boleh lah. Macam lelaki pun benda tadi tak diberikan. Dia cuma kalau biasa kalau lelaki pakai belah atas lah. Benda ni kalau terbuka pun dia masih lagi sah solat. Tu beza dia. Sedangkan wanita lain, bila dia rapat saja baju tersebut pada diri dia, dia akan jadi macam yang Nabi SAW sabda kan tentang ahli neraka yang akan datang hari selepas Nabi dah wafat. Nabi kata dua kumpulan, satu kumpulan ni wanita-wanita yang kan nisa kasiat ariat, berpakaian tapi telanjang. Yang satu masa dulu para ulama tak faham, pakai tapi telanjang. So rupanya bila zaman kita sekarang pun kita faham, pakai tapi telanjang. Maksud dia pakai tapi jarang, pakai tapi ketat, pakai tapi singkat. Itu berlaku. Pakai kita kata benda macam ni kan bukan setakat kat sini. Dekat Mekah pun ada orang kadang pakai telekung jarang. Pakai telekung jalan tu nampak baju dalam seluar dalam. Ini realiti dia, kita kata pakai tapi telanjang. Atau pakai tapi ketat. Pakai tapi ketat. Jadi benda tu untuk wanita memang tak boleh lah. Pakai yang ketat tadi tak boleh. Sebab realiti dia benda tu akan menampakkan bentuk tu badan dia. Secara keseluruhan untuk lelaki, asalkan tutup pusat ke lutut tadi dengan kain macam tu dah settle dah. Kawasan lain terbuka tak ada benda. Jadi walaupun tak sepatutnya mereka pakai pakaian macam tu. Mereka menundukkan diri kepada yang bukan mahram dan sebagainya. Tetap, dan memang kita ada beza. Aurat dalam solat, aurat depan orang bukan mahram kita lain. Yang sama kan. Contoh lelaki betul lah kata pusat ke lutut, tapi bukan maksud awak datang jalan-jalan pergi lompat-lompat tangga baju depan orang. Itu ada realiti yang kena berbeza. Lepas tu kita aurat depan mahram kita. Lepas tu ada batasan dengan mahram mana. Dengan anak kita, dengan bapak kita, suami kita halal semua aurat kita. Tapi untuk bapak kita tak semua. Sebab tu Nabi ketika anak perempuan dia dimandikan, Zainab, dia duduk belakang tabir. So walaupun itu anak perempuan dia sendiri, tapi baginda sendiri, baginda tak pergi masuk dalam tu untuk tengok macam mana pemandian jenazah anak dia dibuat. So memang ada masa lagi, ada batasan yang perlu dijaga. Ni mungkin kita boleh tengok UTI bagian masalah aurat yang dalam keluarga tu kan kita bincangkan. Ni realiti yang kena jaga. Tapi dalam bab solat tadi, kita dua hadis lah. Hadis yang Jabir tu tentang tutup pusat ke lutut ataupun berkelubung badan kalau dia kata kain tu besar. Tapi untuk perempuan kena pakai tudung kepala. Kepala tudung maksud dia tempat bahagian lain pun lagi tutup. Sebab kepala ni paling mudah untuk terbuka. So bahagian lain kan, buka kepala perempuan lebih malu. Tak malu sangat. Dia akan buka ketiak, ada start. Betis ke dia akan lagi tambah. Jadi kalau kepala tutup, kawasan lain lagi patut ditutup. Itu maksud dia. Jadi realiti dia kalau bagi saya benda ni patutnya tak jadi tajuk. Tapi kerana tadi lah pasal asal penyakit asal ada dalam kitab. Ada ulama kata, tak boleh. Pada sudut asal, ulama kata ke, kitab kata ke, bawakan dalil. Saya bawa dalil baru kita boleh faham. Adakah benda tu hanya assumption yang dibuat oleh orang tertentu ataupun dikira memang datang daripada dalil hadis Nabi. Sebab kita nak batalkan solat perlu pada nas yang jelas. Nak kata orang tu solat dia batal, kena datang dengan nas yang jelas. Tak boleh kita datangkan dengan assumption atau andaian sahaja. Okay? Wallahu a'lam. Ustaz, kalau macam misalnya solat kan, kalau pergerakan dia, sebab ada fahaman yang kalau lelaki pergerakan dia boleh besar, boleh ketiak dia boleh bukaan, tapi kalau perempuan dia kena rapat. Tak, sebenarnya ni dalam masalah perbezaan solat lelaki dan wanita, kita ada buat 2 minggu lepas satu tajuk berkenaan dengan perbezaan solat lelaki dan wanita dalam NMC, Glass New Muslim Community Glasses kita ada bincangkan soalan pertama kot saya ada jawab tajuk tu. Beza untuk lelaki perempuan dan solat ni bab berkenaan dengan contoh macam azan. Perempuan tak ada azan, lelaki ada azan. Kemudian kedudukan wanita dan lelaki
Kalau dalam solat berjemaah, perempuan tengah-tengah saf, lelaki di hadapan saf. Kau jadi imam. Kemudian masalah apa kalau tegur imam. Kalau imam tu tersilap, lelaki akan sebut subhanallah, perempuan akan tepuk tangan. Tepuk untuk bagi tahu imam dah silap. Kemudian saf lelaki paling depan, saf perempuan paling belakang. Yang tu ada yang dipanggil sebagai apa? Pembezaan lelaki wanita. Ada pun mungkin masalah cara keperletakkan tangan, buka atau tutup dan sebagainya. Hadis yang sahih tak ada. Ada hadis yang dhaif datang menyebut tentang wanita ni kena rapat-rapatkan diri ketika solat. Rapat kepit. Mana tunjuk kepit. Di sini kepit. Tak nak terus buka-buka. Ini bukan daripada hadis yang sahih. Bila bukan hadis sahih, maka tak layak untuk kita jadikan ia hukum untuk kita batalkan solat atau bezakan solat. Sebab kadang-kadang hadis macam Maimunah, dia ceritakan Nabi sujud macam mana. Kalau dia kata sujud, dia kata Nabi tak akan tinggalkan penjelasan. Nabi sujud macam tu, takkan dia kata macam, okay, Nabi kata ini yang laki punya. Engkau punya tak ada daripada isteri-isteri Nabi SAW sebarang ajaran daripada Nabi membezakan solat mereka dengan lelaki. Kata isteri dia, tak mesti dia bagi tahu. Engkau kena solat macam ni, engkau kena solat macam ni. Ada pun benda yang Nabi tegur, macam kita sebutkan teguran untuk lelaki tasbih, perempuan tepuk tasfik. So itu Nabi sebut. Tapi kalau ini Nabi tak sebut, macam mana kita boleh ambil dalil yang ini tajuk dia, dalil yang tidak sahih untuk jadikan hukum. Tapi ulama ni kata ada base tadi. Ulama ni kata berdasarkan hadis yang dhaif tadi. So tak boleh kita jadikan hukum. Membatalkan solat, membezakan solat. Lepas tu kita kat Malaysia ni sekarang sampai sekarang, orang perempuan boleh soft la ilaha illallah. Jarang-jarang. Ada sekali orang tangkap gambar ada masjid besi kan. Gitu. Gila ke? Dia soft sama. Kita rapatkan soft. Perintah rapatkan soft, Nabi tak ada kata, ni jantan saja ya. Setahu. Kan? Luluskan soft, rapat-rapat. Nabi tak kata pada lelaki je, perempuan pun sama. Tiba-tiba datang kita kat Malaysia ni, berjarak. Yelah ada kata pasal dia orang rimas, perempuan rimas. Nak dekat-dekat. Sebab takut terpijak telekung ke apa. Telekung mahal. Kalau telekung murah, terpijak tak apa. Ini realiti salah. Pasal tadi kes tadi lah. Pergi sebut ada beza. Pada benda tak ada beza. Last sekali diorang pun assume sendiri. Bahawa ni tak boleh, ni tak apa. Ditambah-tambah sendiri. Sedangkan yang dibezakan oleh Nabi tu sangat jelas. Apa yang Nabi bezakan. Tapi yang benda yang Nabi tak bezakan, samalah macam lelaki. Soft kena rapat. Ini tak jadi-jadi soft rapat. Yang ini Nabi tak suruh, tiba-tiba jadi. Berjarak jarak. Ini 3-4 orang, ini 3-4 orang. Ini kan kabut. Ini benda yang silap. So jadi dari segi realiti dia, kalau macam kita kata macam kes tadi kan, pasal masalah pergerakan tadi, memang tak ada. Masalah dalam tadi, kalau kita katakanlah angin tiup, kain terangkat. Kain terangkat. Dia dalam solat ni, ada syarat-syarat sah solat yang kalau sempat dibetulkan, maka ia masih lagi sah. Contoh macam kalau kain kita terangkat kerana angin, maka kita turunkan balik dan solat kita sah. Ataupun kita macam Nabi SAW terpijak najis. Dalam ini sunan Abi Daud, Nabi SAW solat, Nabi tanggal kasut dalam solat. Para sahabat tengok Nabi tanggal, diorang pun tanggal juga. Lepas solat Nabi tengok diorang tanggal, Nabi tanya kenapa? Kata Rasulullah kau tanggal. Nabi kata aku tadi didatangi oleh Jibril ketika dalam solat. Dia beritahu aku kasut aku ada kotoran. Maka aku tanggalkan. Mana perbuatan maksudnya kita boleh sempat alihkan masih sah. Contoh macam kiblat kalau salah masih sah. Kita dah cek kita ingat ni. Lepas solat orang kata sanalah, tak perlu ulang solat. Tapi ada benda-benda yang dalam solat tadi yang kalau kita kata syarat sah tadi kita langgar. Contoh macam masuk waktu. Kalau waktu tak masuk lagi kita solat, tak sah. Ataupun kalau sekiranya kita tak ada wuduk. Habis solat, tak ada wuduk. Lupa tu wuduk. Tak ada aci, kena pergi wuduk balik, solat balik. Itu realiti yang kita kata ada benda. Tapi macam kes aurat tadi, kalau dia kata terangkat, turunkan balik, maka dia masih lagi sah. Tak pernah timbul tajuk. Itu tajuk masalah kes lah. Surah dalam semua tak ada kaitan langsung. Memang kita kata tak ada kaitan daripada masalah arahan agama. Asalkan dia secara vertikal, horizontal, vertikal. Okay. Horizontal. Exterior, interior. Ni secara berdepan. Eye level. Ni sebaris. Face to face.
Bukanlah sebaris lah, maksud dia macam ni. Dia bukannya dari bawah ke atas. Vertikal. Ini vertikal, ni frontal lah. Bila kesetan depan tertutup, maka itu dah madai untuk solat. Habis cerita. Settle. Tak perlu untuk pening kepala. Tak ada Tapi realiti dia, benda yang berlaku tadi, nukilan tersebut. Kita betul nak mengajarkan orang ramai, tapi bila kita nak menyampaikan, pastikan dalil itu jelas. Jangan hanya assumption, jangan hanya andaian. Kalau ini, kalau itu, kalau sekian, sedangkan dalil tidak ada. Sebab kita nak membatalkan solat orang ni. Pembatalan solat diperlukan kepada dalil. Dia tak boleh datang pembatalan tu dengan idea kita. Betul. Besar benda tu. Sebab besar. apa melibatkan syurga neraka orang kan. Syurga neraka orang, betul. Sah tak sah ibadat. So tak boleh benda tu berlaku macam tu. Okay? Alhamdulillah. Ustaz, saya ada lagi satu soalan. Kalau untuk lelaki dalam solat, kadang-kadang pakai t-shirt singkat sangat, pendek sangat. Bila dia macam ni. Masalah singkat satu benda. Masalah bila seluar dia tu. Bila seluar dia tu melurut dari badan dia, nampak butt crack dia. Mana belahan punggungnya. Dia batal lah solat dia patutnya. Kecuali ada orang tolong betulkan. Kalau dia kata dia sedar lepas solat, dia anggap solat dia tak bertutup aurat lah. Sebab tu kenapa ditekankan kita pakai baju yang labuh. Secara vertikal lah tu. Secara depan-depan lah. Kalau dia kata kalau ikut tengok dari bawah, terlepaslah punggung tadi. Betul tak? Betul. Punggung dah jatuh dah separuh. Seluar tu dia jatuh separuh punggung. Nampak dah celah. Tapi kerana baju tu tutup, masih lagi sah. So dia bukan masalah badan ke atas, tapi dia dari punggung ke bawah. Baju tu terangkat tajuk lain. Kalau dia pakai baju seluar tu ketat, seluar tu memang mencerut kan. Tutup kawasan. Betul. Dia punya aurat kan. Tak ada masalah. Dari itulah pusat ke itulah lutut kan. Pusat ke lutut lah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Apa lagi nak tambah? Tak ada. Okay, good. Okay. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ya Ustaz. Begitulah kita patut tahu tentang benda yang bukan isu tak patut dijadikan isu unless ada dalil. Seperti bagaimana Ustaz katakan dalil. Paling penting tu dalil. Kena ada dalil. Bina ibadat dengan dalil. Batalkan betul. Ibadat dengan dalil juga. Bukannya batalkan dengan idea kita. Saya rasa tak boleh. Agama ni bukan pakcik kita punya. Betul. Betul. Kan? Jadi hati-hatilah kita apabila nak memberi apa-apa hukum sebelum menghukumkan atau judge seseorang lah kan. Dan juga apa pentingnya untuk kita menjaga pandangan kita sendiri. Mata tu jangan ke tempat lain. Ya tu salah satu. Jangan pergi ke tempat lain juga. Kita bertengok. Gitu akak tak pakai, akak pakai t-shirt. Saya nampak ni. Kita bayang pun pelik lah sebenarnya. Betul. Dan pentingnya husnuzon, kita patut berasa penting sebab brother atau sister, mereka dah cuba yang terbaik untuk menjaga aurat mereka. Kalau perlu nasihat, kita nasihatlah dalam private kan. Alhamdulillah.